Masya Allah. Pak payah. Dalam share dengan payah. Nak bayar. Tak ke bos nak bayar. Bishmona Aswadi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wa salamun ala ibadilladzina istafa. Ma ba'd, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Alhamdulillah, malam ini kita buat pengajian di tempat baru. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana di kedai, alhamdulillah. So tuan-tuan, komen dulu suara macam mana? Suara saya kedengaran ke tidak? Sebelum kita akan meneruskan pengajian malam ini, pada muka surat 77, satu, dua, tiga, empat, baris keempat, kitab Jawi, muka surat 77, baris keempat daripada atas, ya. Muka surat 77, baris keempat daripada atas, bab pada menyatakan sabar. Kita tak habis lagi bab sabar, insya-Allah. Ada peluang malam ni kita habiskan bab sabar. Tuan-tuan, kongsikan dulu program pengajian ini, ambil link, masuk dalam grup masing-masing, tag nama kawan-kawan, insya-Allah. Kalau dah jelas, kita boleh mulakan sekarang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid darain. Telah berkata Tuan penyusun kitab Syekh Abdul Qadir Mandili, moga Allah Ta'ala bagi manfaat dengan perantaraan ilmu beliau. Amin summa amin. Kita sambung pada pengajian baru ni, surat 77, baris keempat daripada atas, yang ini berkenaan dengan pangkat sabar ni. Pangkat yang kedua, dia kata pangkat yang lebih rendah, iaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyeru kepada agama. Kita sebut bahawa ni, bahawa dalam diri kita ni ada dua tentera. Satu tentera yang menyeru kepada keinginan nafsu, dan satu lagi tentera yang menyeru kepada keinginan agama. Jadi sabar ni peringkat pertama adalah bila mana yang menyeru kepada kebangkitan agama itu menang, kuat, ghalbah, berbanding tentera yang menyeru kepada kebangkitan nafsu syahwat. Yang kedua ni pula, pangkat sabar yang kedua, dia kata yang menyeru kepada keinginan itu menang, manakala yang menyeru kepada keinginan agama itu kalah. Maka yang kedua, pangkat yang lebih rendah, iaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyeru kepada agama. Dengan kata lain, nafsu menang, agama kalah. Dan menang oleh hawa nafsu, makna hawa nafsu yang menang. Dan menyerah diri oleh hati itu kepada tentera syaitan. Lalu hati dia tadi dia serah bulat-bulat kepada syaitan.
Dan mereka yang mempunyai pangkat ini sesetengah daripada puak yang dikatakan bagi mereka itu. Jadi orang yang mempunyai pangkat macam ini, Al-Quran kata macam mana? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Artinya demi Allah selagi memenuhkan oleh kami akan api neraka Jahannam daripada jin dan manusia sekalian. Allah Ta'ala kata kami akan penuhkan api neraka Jahannam ini daripada golongan manusia dan jin sekaliannya. Dan ada bagi orang yang pangkat ini dua alamat. Kita nak kenal orang yang mempunyai pangkat sabar jenis kedua ni, dia ada dua tanda, dua alamat. Yang pertama, salah satu daripada keduanya bahawa berkata ia, aku ingin akan taubat. Tanda dia macam ni. Dia duk kata selalu, aku ingin taubat, tetapi teruzur atas aku, tapi terhalang atas aku. Aku teruzur atas aku, maka tiada loba aku padanya nya taubat. Bila dia kata ada uzur, tidak lobalah dia untuk melakukan taubat. Dia kata ada uzur seumur, ada saja benda yang menghalang dia daripada melakukan taubat, maka tidak lobalah dia daripada melakukan taubat. Maka orang ini yang putus asa lagi yang binasa. Maka orang ini, orang yang menangguhkan diri untuk bertaubat ini adalah orang yang putus asa lagi orang yang binasa. Itu alamat yang pertama. Alamat yang kedua, bahawa tiada ditinggal padanya keinginan kepada taubat. Alamat kedua pula, tak ada keinginan langsung untuk bertaubat. Tetapi berkata ia orang yang pangkat kedua ni, alamatnya Allah Ta'ala sangat pemurah. Dia tak ada keinginan taubat, tapi dalam hati dia ni terlampau optimis terhadap Allah. Faham tak? Dia kata apa? Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat pengampun, sangat kasih sayang, terkaya ia Allah Ta'ala daripada taubatku. Allah Ta'ala tak perlu pun taubatku, dia kata. Allah ni pemurah, Allah ni pengasih, kan? Amalan tak ada langsung, tapi mengharapkan lebih pada rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun tidak beringin kepada taubatku. Memanglah Allah Ta'ala tidak berhajat pada taubah kita yang berhajat kepada taubah Allah Ta'ala. Maka syurga yang luas itu tiada sempit ia daripadaku. Bagus dia kata. Syurga Allah amat luas, tidak sempit untuk aku, dia kata. Maka orang ini telah jadi akalnya tawanan bagi keinginan. Orang ini mana keinginan nafsu dia telah akal dia telah ditawan oleh keinginan nafsu. Dan tiada memakai ia akan dia, melainkan pada mencari hilah bagi menunaikan keinginannya. Dia tidak ada apa-apa, melainkan dia ni hanya mencari hilah saja. Hilah apa? Mencari alasan saja, tak nak berbuat amal, hanya bergantung harap pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dia nak mengharap rahmat, kena buatlah amalan yang boleh menarik rahmat Allah Ta'ala. Maka orang macam ni dia kata hanya mencari hilah saja bagi menunaikan keinginannya. Okey, habis pangkat yang kedua. Jadi disebut pangkat yang kedua tadi ada dua alamat, ada dua tanda. Kemudian pangkat yang ketiga sabar ni macam mana? Pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan, iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang, maka senantiasa yang membangkitkan akan agama, melawan akan yang membangkitkan hawa nafsu. Dalam diri dia duk perang semua. Tidak lemah dia daripada bermujahadah. Berperang maksud memujahadah lawan nafsu lah. Yang mana sentiasa membangkitkan akan agama itu, melawan sentiasa akan yang membangkitkan hawa nafsu. Tetapi terkadang menang yang menyuruh kepada agama. Kadang-kadang agama dia menang, dan kadang-kadang hawa nafsu menang. Dan iaitu akal pada ketika itu hasil oleh sabar. Ketika agama menang, maka sabar telah terhasil. Dan terkadang menang tentera syaitan. Dia main tengah-tengahan lah. Kalau kira nafsu ni dia panggil nafsu lawam. Kadang-kadang dan ke syaitan, kadang-kadang dan ke iman. Macam tu. Ketika mana dan ke iman tu, terhasillah sabar. Ketika mana dan kepada tentera syaitan itu, lenyaplah sabar. Dan iaitu keinginan dan yang menyuruh kepadanya. Dan pada ketika itu telah terluputlah oleh sabar. Bila tentera syaitan menguasai diri dia, maka lenyap dan luputlah sabar. Dan orang yang ada pada ini pangkat masuk dalam puak yang bersungguh-sungguh. Alhamdulillah.
Seperti mana firman Allah Ta'ala, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim. Artinya orang yang mencampur oleh mereka itu akan amal yang baik dan yang lain yang jahat. Amalan bercampur, kadang amalan baik, kadang amalan jahat, kadang nafsu syahwat, kadang iman dan akal. Jadi bercampur dengan yang lain yang jahat-jahat. Mudah-mudahan menerima Allah akan taubatnya. Pun begitu kita harap Allah Ta'ala terima taubat kita. Kita ni kan turun naik iman kita ni macam ni lah. Pun begitu kita harap Allah Ta'ala terima taubat kita. Mereka itu, taubat mereka itu. Dan alamat bagi orang yang dalam pangkat ini, apa tanda dia? Orang yang pangkat ketiga ni. Dan alamat bagi orang yang dalam pangkat ini bahawa meninggalkan ia akan sesetengah keinginan, iaitu keinginan yang dhaif dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Orang yang pangkat ketiga ni, keinginan nafsu hak lemah-lemah ni dia boleh skip. Faham tak? Hak lemah-lemah, keinginan nafsu hak lemah-lemah ni beres. Tapi keinginan nafsu hak kuat-kuat ni daripada keinginan, dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Bila keinginan nafsu hak kuat sangat ni, kalau dia syaitan, nafsu dia kuat balik mana orang perempuan, bila mari godaan perempuan dah tak lagi. Kalau mari bak godaan makan sikit-sikit ni tak apa. Ada setengah kok perempuan ni dah beres, mata boleh jaga. Mari kok makanan ni tak dan dah. Kalau duduk semeja tu tangan dia cepat dulu. Dia cepat dia tak boleh. Dia pergi kuat tu, nafsu dia kuat tu. Jadi orang pangkat ketiga ni, kalau nafsu syahwat lemah-lemah dia boleh skip. Tapi mari nafsu syahwat yang kuat, lemah ia daripadanya. Dalam pangkat ini bahawa meninggalkan ia akan setengah keinginannya, iaitu keinginan yang dhaif dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Dan terkadang meninggalkan ia akan keinginan yang kuat pada setengah masa. Tapi pada setengah masa yang lain dia berjaya juga meninggalkan keinginan nafsu yang kuat tadi. Masya Allah. Pada setengah masa yang lain. Tiada pada setengah masa yang lain. Maknanya dia tidak sampai makam lagi lah. Bila mana kita tak sampai makam ni, macam tu dia turun naik. Sebab itulah kita kena berterusan zikir, berterusan dakwah, berterusan doa biar dia sampai makam. Bila sampai makam ni, maka dia akan establish, dia akan istiqamah, insya-Allah taala. Dan ia senantiasa duka cita atas lemahnya. Ini nafsu lawamah lah. Bila dia terkenang balik, kenapalah aku duk pandang wanita di office tadi, maka dia menyesal balik. Astagfirullah. Dia terkenang duka cita balik. Bersalahan dengan orang tak duka cita dah. Dia tak rasa apa dah. Dia jadi apa? Adat resam, darah daging dah. Dia tak ada duka cita. Sentiasa duka cita atas lemahnya, dan berkekalan ia melawan akan hawa nafsunya dan memeranginya. Tapi dia kalau boleh duduk perang selalu hawa nafsu dia tadi, selalu mujahadah. Maka inilah perang yang lebih besar. Inilah yang dimaksudkan Nabi dengan perang yang lebih besar. Satu ketika Nabi pulang daripada satu ghazwah, Nabi kata, nahnu raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru balik daripada jihad kecil pada jihad besar. Sahabat tanya, Rasul, apa jihad besar? Nabi SAW menjawab, mafhum dia, jihad fin nafsika, jihad dalam nafsu kamu, jihad dalam nafsu syahwat kamu. Sebab tu dia kata sini, dan maka inilah perang yang lebih besar. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Setiap masa dia berhajat kepada sabar ni. Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Kerana apa? Barang yang melalu terhadap manusia ni, dia tidak boleh sunyi daripada dua jenis. Pertama, barang yang setuju dengan keinginannya. Benda hak mari dalam diri kita ni tak sunyi pada dua perkara. Sama ada dia apa itu selaras dengan nafsu. Kita kata apa? Masuk lain. Masuk atau apa kita kata? Kena dengan nafsu lah. Kena dengan nafsu. Pertama, kena dengan nafsu. Dia sebut sini apa? Barang yang setuju dengan keinginannya. Kedua, yang menyalahi akan dia. Yang menyalahi dengan nafsu. Tak masuk, tak belaga angin. Orang Kelantan apa kata? Tak belaga angin. Kalau kena dengan nafsu tu, belaga angin. Kalau bab-bab sunnah, kena dengan nafsu dia, contoh kahwin ramai, belaga angin. Kena dengan nafsu. Tapi sunnah mari sembahyang Jumaat, tak belaga angin. Tak kena dengan nafsu. Jadi dua perkara yang lalu dalam hidup manusia ni. Maka dia kata kedua yang menyalahi akan dia, yakni menyalahi akan nafsu syahwat.
Adapun yang setuju dengan keinginan, hak pertama tadi, hak belaga angin tadi, belaga dengan nafsu tadi, seperti sihat badan dan selamat dan kekayaan dan kemegahan. Hak tu kena dengan nafsu lah. Semua orang nak sihat badan, semua orang nak selamat, semua orang nak kaya, semua nak jah, kemegahan. Maka sangatlah hajatnya kepada sabar. Untuk perkara ni dia kena berhajat banyaklah kepada sabar. Ketika dapat benda ni, ketika dapat kesihatan, ketika dapat kemegahan tadi, kena banyak sabar lagi. Kan? Berbanding dengan musibah tak ada. Kerana jika tiada ia sabar, nescaya melampaui ia dan berlebih-lebihan ia pada yang bersedak-sedak dan mengikut keinginannya. Kalau tak sabar, benda ada dah, duit ada, harta ada, kan, kemegahan ada, kemewahan ada. Kalau jenis tak sabar, dah hanyut dalam ni lah. Hanyut dalam nikmat, hanyut dalam talazzuz bersedak-sedak. Tak? Dia lebih berhajat kepada sabar lagi. Kerana jika tiada ia sabar, nescaya melampaui ia dan berlebih-lebihan ia pada bersedak-sedak dan mengikut keinginannya, maka jatuh ia ke dalam kebinasaan. Maka celaka binasalah. Dan sabar atas yang pertama ini lebih sukar, dia kata. Sabar di atas nikmat ni lebih payah lagi daripada sabar daripada musibah. Tak? Orang kaya, orang mewah itu sabar dia lebih payah lagi. Kerana itu berkata sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat kata apa? Disudi akan kami dengan percubaan. Tahu sudi? Sudi. Kata apa sudi? Dicuba, diuji. Ini perkataan bahasa orang petani. Diuji maknanya. Disudi kepadaku akan kami dengan percubaan, kesusahan, maka sabarlah oleh kami. Dan disudi, yakni diuji kami dengan percubaan kesenangan, maka tiada kami sabar. Ketika diuji dengan kesusahan, kami dapat sabar. Tapi di mana diuji dengan kemewahan, kesenangan, maka tiada kami sabar. Bermula makna sabar padanya bahawa tiada cenderung ia kepadanya. Makna sabar di sini, duit duk tengah ada, kemewahan duk tengah ada, dia sabar daripada cenderung kepada kemewahan tadi. Dia walaupun dia mampu kesenangan apa, tapi dia sabar. Dia tak menunjuk-nunjuk pada orang, dia tak guna semua kemewahan yang ada pada dia. Itu low profile, itu sabar yang dipuji dan lebih sukar. Bermula makna sabar padanya bahawa tiada cenderung ia kepadanya, dan mengetahui akan bahawasanya sekalian demikian itu penaruhan pada sisinya. Itu jadi taruhan pada dia saja, selagi akan diambil daripada pada masa yang hampir. Dia faham harta, nikmat, segala kemewahan itu taruhan Allah. Ini amanah Allah. Satu masa nanti Allah Ta'ala akan ambil balik. Dan bahawa tiada berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dengan dia. Dia tidak bertalazus, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim dalam nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dan bahawa tiada lalai ia kerananya. Dia pun tak lalai kerana kemewahan tadi, tidak lalai kerana kekayaan yang Allah limpahkan kepada dia tadi. Dan bahawa menunaikan ia akan syukurnya. Dalam masa sama dia duduk tunai syukur, makin banyak kemewahan, nikmat Allah bagi, makin banyak tanda syukur pada wajahnya. Adapun yang kedua, iaitu barang yang menyalahi akan hawa nafsu. Barang hawa nafsu tak belagang ini, maka 4 bahagi, 4 jenis pula. Sabar di atas barang yang tidak selaras dengan nafsu kita ni, dia kata ada 4 macam. Ada 4 bahagian. Yang pertama, mengerjakan taat. Sabar untuk mengerjakan taat, kena sabar juga. Dan bermula nafsu liar ia daripada setengahnya, yakni daripada taat, dengan sebab malas seperti sembahyang. Sabar melakukan taat ni seperti sabar nak melakukan solat tengah malam, sabar nak melakukan sembahyang jemaah. Dan daripada sesetengah dengan sebab kikir seperti zakat, sabar juga. Disebabkan kikir, kedekut, bakhil, tak nak keluar zakat, sabar, bayar juga, pejam mata juga. Tak. Dan daripada sesetengahnya dengan sebab keduanya, seperti haji dan perang sabil. Ada setengah ibadat yang mana di sana ada dua-dua. Dua-dua. Seperti apa? Mengerjakan haji dan perang sabil, yakni jihad. Dan sabar atas taat itu setengah daripada pekerjaan yang sukar. Payah nak sabar atas taat ni. Nak bangun malam pukul 3 pagi, nak sabar, nak muraqabah 2-3 jam sehari, nak sabar atas kemalasan. Ini perlu yang benda yang sukar, dia kata. Dan berhajat orang yang mengerjakan taat itu kepada sabar pada 3 masa. Dia terangkan lagi, orang yang nak sabar di atas ketaatan ni, dia ada pada 3 masa. Oh, ajib ni. Musannif tulis
secara detail kepada kita ni. Sabar atas taat pula ada pada 3 masa. Masa yang pertama pada permulaan mengerjakan ibadat, yakni dengan menghasilkan ikhlas dan sabar daripada umpama riak. Masa pertama ketika nak mula amalan tadi, kena sabar daripada hati nak tunjuk ke orang. Sabar, ikhlaskan hati kamu, jangan tunjuk ke orang, jangan riak. Itu sabar juga pada permulaan. Dan masa yang kedua pada ketika mengerjakan taat. Dek tengah duk amal taat, dek tengah duk sembahyang tahajud tadi, kena sabar juga. Sabar daripada apa? Supaya tiada malas ia daripada menunaikan segala fardunya dan sunat. Ketika duk buat pula, kita kena sabar pula supaya kita ni jangan tengah-tengah ibadat tu jadi malah pula. Rokok pun mengantuk. Kena sabar pula situ. Dan masa yang ketiga pula, kemudian daripada selesai daripada mengerjakannya, bila habis ibadah pula, kena sabar pula situ. Apa? Dan iaitu bahawa sabar ia daripada menyebutnya dan menzahirkannya kerana riak dan sum'ah. Sabar pula hati ni kalau boleh nak bagi tahu kat orang. Pagi esok pergi kedai kopi, buat muka pucat, buat muka mengantuk, macam ni ngantuk, ya kan? Supaya orang tanya kenapa mengantuk? Semalam sepanjang malam duduk atas tikar sejadah. Pucat muka. Tengok. Sabar pula situ supaya tak update kepada orang lain pula. Itu bahagi yang kedua. Jadi ini bahagian yang pertama sabar, yang ni sabar di atas taat. Payah dah, tapi yang kedua ni payah lagi. Yang bahagi yang kedua, meninggalkan segala maksiat. Sabar nak meninggalkan maksiat ni payah lagi. Dan sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahid. Mujahid yang sebenar. Mujahid yang sebenar bukan yang pan tu. Mujahid, mana mujahid apa? Yang berlawan nafsu. Mujahid mana yang memerangi nafsu. Al-mujahidu man jahada nafsahu. Mujahid yang sebenar adalah orang yang bermujahadah terhadap nafsunya, melawan nafsunya. Bermula berperang itu mereka yang memerangi ia akan nafsunya. Dan sabar daripada maksiat itu lebih sukar daripada sabar atas mengerjakan taat. Sabar nak bangun semaya tahajud ni tak payah mana, tapi sabar nak jaga mata daripada lihat wanita bukan mahram itu lebih sukar. Nak bangun tahajud ramai je orang boleh bangun tahajud, tapi mata melilau ke sana sini ramai orang yang buat. Jadi sabar untuk tidak melanggar perintah Allah itu lebih sukar. Dan sabar daripada maksiat itu lebih sukar daripada sabar atas mengerjakan taat. Istimewa maksiat yang sudah diadatkan. Istimewa mana? Khususnya apa itu maksiat yang telah dijadi adat dah. Jadi darah daging dah. Tengok wanita ni jadi darah daging dah dia. Lihat wanita bukan mahram ni jadi sebati serasi dalam hidup dia. Hak tu nak tinggal jadi payah lagi. Nak tinggal hak tu memang payah. Kerana bertolong-tolong padanya tentera hawa nafsu. Kerana dia ada dapat support tentera hawa nafsu dah. Dengan tabiat buruk dia tadi. Dan tentera adat. Tentera adat dan tentera hawa nafsu dia bergabung sekali, combine sekali. Waktu jadi payah. Maka jika berhimpun kepada keduanya, yakni tentera adat dengan tentera nafsu, oleh mudah mengerjakannya, nescaya tiada sabar daripadanya melainkan sedih. Jadi tak ada orang yang boleh sabar di atas meninggalkan maksiat ni melainkan yang sedih, yang benar-benar hatinya tulus ikhlas nak dapat redha Allah. Itu panggil sedih. Apa itu sedih? Artinya orang yang banyak benar. Bermula yang demikian itu seperti mengumpat. Contoh dia bagi dosa mengumpat ni, bila jadi adat dah ni, dan berdusta, cakap bohong ni kan, dah jadi adat. Asal cakap je bohong, asal bohong je cakap. Dusta. Dia jadi adat dah mengumpat ni. Jadi nak tinggal bila dia jadi adat, ditambah pula dengan hawa nafsu, maka susahlah. Dan berhajat pada menolak akan demikian itu kepada sabar yang bersangatan. Jadi nak tolak benda tadi, adat-adat yang telah menjadi sebati serasi, dia berhajat kepada sabar yang bersangatan. Sebab tu dia kata yang kedua itu lebih sukar daripada yang pertama. Bahagian yang ketiga sabar. Ingat, sabar pertama as-sabru ala ta'ah, sabar di atas ketaatan. Yang kedua as-sabru ala maksiyah, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga as-sabru ala musibah. Bahagian yang ketiga barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Dia tidak ada kaitan dengan ikhtiar kita. Tetapi baginya ikhtiar pada menolaknya. Tapi kita nak buang benda tu ada ikhtiar kita. Dia mari tu tak ada ikhtiar. Dia nak buang skip benda tu ada ikhtiar kita. Apa? Seperti menyakiti akan dia oleh orang yang lain dengan lidah atau dengan tangannya. Seperti satu orang musibah dia kena macam mana? Orang lain duduk maki hamu dia dengan lidah.
ataupun orang lain duk maki Hamid dengan tangan, kena penampar, kena zalim dan sebagainya. Jadi bukan ikhtiar kita. Kan orang duk maki kita dalam Facebook tu, dalam ni pun kadang-kadang orang duk maki, itu bukan ikhtiar kita. Ataupun orang tangan kita ke, itu bukan ikhtiar kita. Maka sabar atasnya dengan ketiadaan membalas. Sabar orang duk maki kita, orang duk kecam kita, sabar. Bahkan orang tampar kita pun sabar lagi. Tidak ada membalas. Kenapa? Telah berfirman Allah Ta'ala, wala tasbiranna ala ma zaitumuna. Artinya, dan demi Allah selagi akan sabar oleh kami atas menyakiti kamu akan kami. Yang ketiga, sabar alal musibah. Bahagian yang keempat, barang sabar macam mana yang keempat? Barang yang tiada masuk ia sama sekali di bawah ikhtiar. Yang keempat ni sabar yang mana tak termasuk di bawah ikhtiar kita langsung. Kita tak ada option langsung. Seperti apa? Seperti mati kekasih dan binasa harta. Tiba-tiba anak yang dikasihi mati, itu bukan ikhtiar kita. Binasanya harta kita, mari banjir dan sebagainya. Tenggelam kereta, Allah mahfazna. Binasa harta dan segala yang lain, segala bala, maka sabar atasnya setinggi-tinggi segala pangkat. Sabar di atas musibah itu setinggi-tinggi segala pangkat sabar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabar di dalam Quran atas 3 pangkat. Dalam Al-Quran pula bab sabar ni Allah Taala kata ada 3 pangkat. Siapa kata? Ibnu Abbas kata. Pertama, sabar atas menunaikan segala fardu. Pangkat pertama, sabar untuk menunaikan segala yang fardu. Itu pangkat pertama. Dan baginya 300 pangkat. Sabar di dalam menunaikan fardu ada 300 pangkat Allah Ta'ala bagi ganjaran. Yang kedua, dan sabar atas yang diharamkan. Sabar terhadap perkara yang Allah Ta'ala diharamkan. Allah Ta'ala haramkan zina, dia sabar tak melakukan zina contohnya. Maka dan baginya 600 pangkat. Tadi 300, sekarang naik 600 pangkat. Hak 3 pula, dan sabar atas bala pada ketika jatuh ia bala dengan terkejut. Mari bala secara terkejut. Allah selamatkan kita kan. Mari bala terkejut pada anak ke isteri kita dan sebagainya. Allah jauhkan kita. Dan baginya 900 pangkat. 900 pangkat. Dan tatkala adalah iman yang sempurna itu bersusun daripada sabar dan syukur. Dia kata iman yang kamil itu adalah bila dimurakabkan, disusun daripada sabar dan syukur. Maka menyebutlah hamba ni siapa? Syekh Abdul Qadir. Kemudian daripada sabar itu akan syukur. Hamba nak sebut bab syukur pula ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani, nisfun fi sabri wa nisfun fi syukur. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula iman itu dua apa? Dua separuh. Yakni separuh yang pertama pada sabar dan satu lagi separuh pada syukur. Jadi seolah-olah iman ada 2 bahagian. Bahagian pertama sabar. Kalau orang tu ada sabar, dia dapat separuh iman. Dia tak syukur. Kalau orang tu syukur saja tak sabar, dia separuh iman. Kalau dia ada sabar dan syukur, barulah sempurna iman dia. Kita ni sabar pun tak ada, syukur pun tak ada. Kerana iman yang sempurna itu membenarkan dengan hati dan perkataan dengan lidah. Kenapa iman itu membenarkan dengan hati, tasdik fil qalb, dan perkataan bil lisan dengan lidah, dan perbuatan bil jawarih dengan segala anggota kita, dengan anggota. Dan ketiga-tiganya terbahagi atas 2 bahagi. Tiga-tiga ni bagi 2 pula. Apa? Pertama, mengerjakan yang disuruh daripadanya. Tiga-tiga perkara ni dibagi 2. Yang ni pertama, yang mengerjakan yang disuruh oleh Allah Ta'ala kepadanya, maka iaitu hakikat syukur. Jadi bila kita buat apa yang diperintahkan Allah Ta'ala ataupun disebut al-imtithalu awamirillah, maka itu disebut sebagai hakikat syukur. Kedua, meninggalkan ijtinab anil ma haramallahu anhu. Yang ini kedua, meninggalkan yang dilarang daripadanya, maka iaitu hakikat sabar daripada maksiat. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Masya-Allah, hari ni kita dah habis bab syukur, habis bab sabar. Insya-Allah lepas ni kita masuk pula bab syukur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita hakikat sabar dan hakikat syukur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita maqam syukur. Ketika mana Allah Ta'ala bagi nikmat, ujian di sana ujian syukur. Ketika mana Allah Ta'ala bagi musibah dan bala, ujian di sana ujian sabar. Jadi kata sahabat, ujian syukur itu lebih sukar kepada kami berbanding dengan ujian sabar. Jadi kalaulah Allah Ta'ala uji kita dengan kemewahan dan sebagainya,
Kita minta Allah Ta'ala bagi kita makam syukur. Di mana saja kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati dul alhamdulillah, alhamdulillah selalu. Banyakkan sujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan tambah lagi la in syakartum la azidannakum insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta ahluh, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama anta ahluh, wa fa'al bina ma anta ahluh, fa innaka anta ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Allahumma qdi hajatina wa hiya anta ridhaka. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha. Allahumma inna nas'aluka rabbal 'arsyil 'azim wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin. Allahumma shfi mardana kullah, khususan ila maulana Muhammad Jamal Muhyiddin. اشفه شفاء كاملا وعاجلا غير عاجل شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. Udah air dah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah. Jumpa lagi.